Assalamualaikum dan hai semua. Saya Mustafa dari Innotech. Video saya hari ini akan guide anda cara nak gunakan teleprompter dengan mudah dan berkesan. Sebelum saya teruskan, sila tekan like dan subscribe supaya anda boleh terus menerima video-video saya nanti. Selamat bertemu kembali. Kita semua selalu menonton berita di TV, bukan? Perasan tak anda, pembaca berita ini boleh membaca berita dengan matanya direct melihat mata kita di TV. Sebenarnya pembaca berita ini membaca skrip pada apa yang dipanggil sebagai teleprompter. Teleprompter ini diletakkan di TV ketika membuat rakaman. Teleprompter Android pula boleh menjimatkan masa rakaman video anda dan mengurangkan masa ketika membuat suntingan video. Jom ikuti video saya secara teliti sehingga habis supaya anda faham bagaimana nak gunakan teleprompter Android ini secara berkesan. Teleprompter atau dikenali juga sebagai auto cue adalah peranti paparan yang digunakan untuk memudahkan seseorang itu membaca skrip atau teks visual elektronik. Ia digunakan ketika membuat rakaman video di TV ataupun di telefon Android. Video saya kali ini akan menunjukkan apa yang dipanggil sebagai Android teleprompter dan saya akan mulakan daripada Google Play atau Play Store. Saya akan bagikan video saya kepada dua bahagian. Bahagian pertama, bagaimana membuat setting, dan bahagian kedua, saya akan buat demonstrasi secara step by step supaya memudahkan anda memahami bagaimana menggunakan Android teleprompter ini secara berkesan. Ingat, tujuan ini ialah untuk menjimatkan masa anda ketika membuat syutingan video. Kita sekarang berada di bahagian satu, ya. Seperti yang saya janjikan, saya akan tunjukkan bagaimana kita nak cari teleprompter di Play Store. Okey. Di sini saya dah buka Play Store atau Google Play. Di sini boleh type lah teleprompter app. Dan bila dah type tu anda akan lihat ada lebih kurang banyak lah, lebih kurang 100 lebih sedikit lah jumlah teleprompter yang menawarkan pelbagai jenis features, ya. Tetapi saya pilih ini, nano teleprompter. Okey, atas beberapa sebab nanti saya jelaskan. Baik, ini nano teleprompter ni saya dah beli, so saya buka di sini. Okey, saya dah buka nano teleprompter. Ada 8 sebab kenapa saya memilih nano teleprompter daripada teleprompter yang lain. Pertama, nano teleprompter ialah satu widget yang terapung dan ia boleh dibesarkan atau dikecilkan. Malahan dia boleh diubah sesuai dalam bentuk landscape ataupun horizontal. Yang kedua, ia boleh digunakan dengan mana-mana kamera phone. 3, ia ada warna yang boleh ditukar ganti. 4, boleh import skrip dengan satu klik saja. Nanti saya tunjukkan. Kelima, warna tadi boleh di-highlight. Ia boleh highlightkan skrip anda. Okey, so kita boleh gunakan warna-warna tadi untuk highlightkan skrip. Yang keenam, ia boleh di-adjust timingnya, sama ada kita nak cepatkan pergerakan skripnya ketika membuat rakaman atau kita nak ia lebih slow supaya kita boleh kawal cara kita membaca skrip. Ketujuh, ia ada remote control. Dan ke-8, anda boleh copy paste file daripada Google Drive. Jadi saya tunjukkan di sini, kita lihat di sini dulu. Lihat di sini dia ada remote setting. Okey, ini remote setting. Kita boleh adjust tapi setakat ni saya letak default sahaja. Kemudian tu dia ada di sini show tutorial. Change show tutorial ni dia ada tutorial bagaimana nak gunakan aplikasi ini. Kemudian dia ada change theme, kita boleh tukar sama ada pergi ke dark ataupun pergi ke light. Saya suka light, jadi putih lah macam ni. Kemudian tu dia ada support and feedback. Okey, saya akan tunjukkan daripada awal bagaimana kita boleh buat setting
pertama sekali nampak tak yang merah di bawah ni? Tekan merah ni. Nampak ni dia akan keluar satu ruang untuk kita letakkan skrip kita. Okey, so apa yang saya buat ialah, tadi ingat tak saya kata ada Google Drive. Saya akan tekan open file di sini. Okey. Sekarang ni dia berada di Google Drive. Saya dah tentukan Google Drive saya, apa skrip ataupun bahan-bahan lain yang saya telah load ke Google Drive. So di sini adalah elemen-elemen untuk projek saya, gambar, video dan sebagainya. Di sini ada satu Word file, so saya klik Word file di sini, akan keluar skrip. Nampak ni, ini skripnya. Bagaimana saya buat skrip untuk channel YouTube saya. Ini contoh ya. Nampak tu 001. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Mustafa dari Innotech dan selamat datang ke channel YouTube saya. Okey, di sini saya boleh gunakan warna-warna ini. Contohnya saya highlight dekat sini. Saya highlight di sini. Okey. Saya highlight di sini. Nampak tu saya boleh letak warna kuning, tukar warna biru, merah ataupun tak ada warna. Saya boleh bold, saya boleh underline, italic dan sebagainya. Okey. So ini tujuan kita gunakan warna ni adalah untuk highlight. So bila kita membaca skrip nanti kita boleh kononnya kita nak tinggikan suara, so kita gunakan warna kuning dan sebagainya. Itu contoh saja. Okey, bila dah ready, dah siap, kita tekan balik butang merah ini. Okey, kita akan berada di paparan yang lain. Di sini ingat tak tadi saya kata ada warna. So kita boleh, warna ni adalah untuk teks. Nampak ini ada hitam kan? Sini hitam. Okey, saya ambil kuning contohnya, nampak dia ada kuning atau putih. Okey, ini teks dia. Kita boleh tukar teks, warna teks. Tapi saya suka hitam dan di teks ni warna hijau begini. Jadi mata saya boleh tangkap dengan lebih baik lagi. Delay 7 second ni adalah delay bagaimana kita nak adjust dia punya kecepatan skrip ni bergerak nanti. Okey. So di bahagian demo nanti saya akan tunjukkan apa yang dimaksudkan sebagai delay 7 second, 12 second dan sebagainya. Okey. Baik, kita pergi pada seterusnya. Di sini space between line adalah di sini, nampak ni. Space between line. Kita nak rapatkan teks ni. Ini dah memang terlalu rapat sangat, ataupun kita adjustkan sedikit sini macam ni. Okey. Kemudian tu kita sama ada nak centerkan teks ini ataupun kita letak tepi. Tapi lebih baik kita letak tepi. Ada sebab nanti saya tunjukkan. Ini kalau kita nak gunakan teknik mirror di mana kita letak pada cermin ya. Ini tak perlu saya takkan tunjukkan bahagian ini. Okey, ini loop mana kita nak teks ni diulang-ulangkan semula. So tak perlu loop. Okey. Floating widget settings ini opacity. Opacity ni adalah warna di belakang tu, hitam tu akan jadi terlampau jernih ataupun terlampau pekat atau terlalu pekat. So saya ambil 100%, maknanya hitam betul. So teks tu akan duduk atas warna hitam. Okey, jadi saya nak launch benda ini pada camera app. So saya tick di sini. Okey. Nampak tak start in app dengan start floating. Start in app, saya tekan start in app. Okey, nampak tak teks ni? Okey, yang 6 4, 5, 3, 2, 1 ni adalah dia punya jangkaan untuk kita mula recording. Okey, di sini nampak dia bergerak. Okey, di sini contohnya saya boleh kecilkan, saya boleh besarkan begini, kecilkan begini. Okey. Ikut kesesuaian kita. Nampak tu. So, inilah skrip yang saya masukkan. Dia akan bergerak ikut speed tadi. Tadi saya letak speed 7 tak silap saya. So, speed ni sedang bergerak dalam 7. Jadi saya sempatlah membaca dengan tenang supaya saya takkan lupa mana-mana skrip nanti. Baik, kita dah masuk ke bahagian kedua, di mana di bahagian ini seperti mana saya janjikan, saya akan buat satu demonstrasi bagaimana skrip ini dirakam di atas nano teleprompter. Okey, saya sambung balik daripada bahagian satu. Saya tekan pula sekarang ni start floating. Okey, start floating ni. Okey, di sini saya patah balik, nampak skrip ni tadi. Saya tekan butang merah dan start floating. Okey, di sini apabila start floating, saya adjust kamera atas tripod. Okey. Kemudian tu ini yang saya maksudkan tadi, nano teleprompter yang sebenarnya adalah satu widget.
kita boleh ubah-ubah macam ni dan sebagainya. Saya tunjukkan dulu, kita boleh besarkan paparannya, kita boleh besarkan begini. Okey, kita boleh tarik sebesar mana yang kita nak ikut kesesuaian bacaan. Tapi saya akan tunjukkan teknik yang terbaiknya nanti. Teknik yang terbaiknya lah kita kecilkan. Okey, kemudian tu kita tarik widget ni dekat dengan kamera. Apa sebabnya tuan-tuan? Sebabnya ialah apabila saya membaca skrip ni dekat dengan kamera, saya sebenarnya seolah melihat mata penonton saya. Okey, kalau kita letak jauh-jauh macam ni, seolah macam kita ni macam tengok tempat lain. Okey, jadi bila kita buat rakaman tak nampak natural, tak nampak sempurna. Jadi so kita letak dekat dengan lubang kamera di sini. Di sini pula adalah timer ya. Timer untuk rakaman, nampak dia itu dia. 8, 7, 6. Apabila tiba 1, rakaman tu akan bermula. Okey, sekarang ni saya stopkan semula. Okey, dan saya bersedia untuk membuat rakaman sekarang. Okey, saya akan buat satu demonstrasi bagaimana rakaman ini dibuat dengan menggunakan widget Nano Teleprompter. Okey, so pertama sekali saya akan tekan, saya akan adjust balik skrip tadi. Okey, saya akan adjustkan kelajuannya kepada 7 ya, nampak 7 di situ. Saya akan tarik balik widget ni. Di sini adalah lubang kamera ni, jari saya ni lubang kamera. Okey, saya tarik dekat dengan lubang kamera skrip tu supaya mata saya seolah melihat mata anda nanti. Okey, kemudian saya akan mulakan recording dengan klik video. Saya akan klik video. Recording dan tutup widget ni, maka habislah recording saya.